Um, mungkinlah ya, buku-buku yang ajar anak-anak membaca ni mungkin datang dari US lah, ya, dan it's not necessarily salah, macam yang Puan sebutkan tadi. Boleh, pada pandangan saya lah, tidak ada masalah untuk mereka berkenalan, mula belajar membaca, tetapi bezanya di antara individuals as parents dengan sistem ialah sistem tidak boleh evaluate berfungsi atau tidak berfungsinya satu-satu benda itu based on exceptional cases. Maknanya bila kita buat something at different pace, still tetap akan ada yang boleh buat, tapi berapa persen yang boleh buat. So yang berapa persen itu, kalau di negara macam Australia contohnya, mereka akan classifykan itu di bawah gifted education. So gifted education maknanya pelajar itu ada ekstra kebolehan yang menyebabkan dia boleh, tapi dia tidak reflect mass, bahawa mass tak mampu. Katalah kita katakan begitu, dia tidak mampu. Kemudian yang keduanya, bagaimana pula kita menilai kesan benda tersebut untuk long term. Maksud dia, jika kita ajar kanak-kanak prasekolah membaca, dia boleh membaca, kita perlu memantaunya sehingga dia dewasa, sehingga dia dewasa. Dalam kes yang Dr. Leonard Sack bagi tadi, kalau saya tak silap lah, masa saya baca tu, kajian dia itu mengambil masa lebih 10 tahun. Maknanya budak-budak yang attend certain tadika, ni tadika yang berbeza, dia pantau budak-budak tu daripada mereka umur tadika sampai mereka habis high school, dan dia cuba study correlation tu tadi. Dan budak-budak yang boleh membaca kerana mereka itu berkebolehan, tak ada masalah apa sangatlah. Tetapi mereka yang berada di sekolah yang kita kata kiasu lah, sekolah yang kiasu, yang force budak supaya boleh membaca, supaya mereka boleh masuk ke primary school yang bagus, budak-budak ini membesar sebagai remaja yang unhappy, senang depres, dan ada beberapa faktor lain lagi yang menunjukkan bahawa adanya implikasi kurang baik apabila belajar itu dipaksa tu maknanya bukan individually paksa, tapi education kat sekolah tu macam tu. Jadi pada pandangan saya, parents with different ability, parents with different means, mereka ada kemampuan, mereka educate, anak mereka pun mampu, untuk mereka perkenalkan flashcard, introduce, anak pun happily belajar, dan saya rasa it's okay. Tapi yang okey itu untuk dijadikan sebagai satu standard education for mass instruction, dan itulah yang membimbangkan. Kerana yang ramai itu tak macam tu. Yang ramai itu kita kena refer balik kepada fisiologi mereka. Saya tak tahulah doktor kan, maknanya kalau yang Dr. Leonard Sack tu kata age 5 and 6 budak-budak perempuan boleh, tapi budak-budak lelaki akan ramai yang akan problematik apabila mereka dikehendaki untuk membaca dan menulis pada usia prasekolah. Jadi saya rasa benda tu kalau parents nak introduce, then secara casual, secara happy, teruskan, tapi jangan memaksa ataupun menilai. Dan mungkin saya rasa elakkan daripada social media lah. Kadang-kadang ramai parent yang tak fully conscious dengan benda ni, they are doing that sebab competition, dalam keadaan tak sedar, competition dekat social media, that my baby, my kids are doing well, dia dah boleh membaca, dan itu menyebabkan kita tidak meletakkan kepentingan anak tu sebagai keutamaan, kan. Itu yang mungkin kita boleh adjust sikit kat situ lah, kan. Jadi saya setujulah bahawa maknanya ada yang boleh, tapi untuk mass education, sebab saya bercakap topik ni dengan pengusaha tadika, so tadika kena pertimbangkan, is it okay or not? Do you have experience? So tadika yang saya bagi talk baru ni, dia ada 50 cawangan lebih kurangnya. So mereka share bahawa they have that problem, iaitu kebanyakan pelajar, mereka tak adalah paksa sangat pun, tapi mereka adalah silibus, kan. Tapi maknanya pelajar lelaki sangat berbeza dengan pelajar perempuan. Biasanya yang berjaya belajar habis silibus tu ialah pelajar perempuan. Pelajar lelaki
tunggal langgang sikit lah.